Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung dengan unit 3.1 tindak balas redox bahagian 3. Dalam tindak balas ini, pelajar akan belajar tentang tindak balas redox yang berlaku dalam penyesaran logam, penyesaran halogen dan juga pemindahan elektron pada suatu jarak. Mari kita lihat tindak balas antara logam zinc dan larutan kuprum 2 sulfat. Dalam tindak balas ini, zinc mempunyai nombor pengoksidaan sifar dan ion zinc mempunyai nombor pengoksidaan positif 2. Maksudnya, dalam tindak balas ini, logam zinc melepaskan 2 elektron dan mempunyai pertambahan nombor pengoksidaan dari sifar ke positif 2. Ini menunjukkan zinc mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Manakala ion kuprum 2 pula bertukar menjadi atom kuprum. Dan nombor pengoksidaan bagi ion kuprum adalah positif 2 dan nombor pengoksidaan atom kuprum adalah sifar. Dan ini menunjukkan ion kuprum menerima 2 elektron kerana terdapat perkurangan nombor pengoksidaan daripada positif 2 ke sifar. Maka ion kuprum 2 mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Ini merupakan cara untuk menulis persamaan ion untuk tindak balas ini. Bagi pemerhatian pula, pepejal kelabu zinc menjadi nipis dan keamatan warna biru ion kuprum akan berkurang dan dalam masa yang sama pepejal perang kuprum akan terhasil. Mari kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu tindak balas antara logam ferrum dan larutan kuprum 2 sulfat. Ferrum mempunyai nombor pengoksidaan sifar dan ion ferrum 2 mempunyai nombor pengoksidaan positif 2. Disebabkan oleh pertambahan nombor pengoksidaan daripada sifar ke positif 2, logam ferrum melepaskan 2 elektron dan mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Disebabkan oleh ion kuprum dalam tindak balas ini wujud dalam bentuk ion, maka ianya akan menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Maka ion kuprum 2 mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Ini pula persamaan ion bagi tindak balas ini. Dan mari kita lihat pemerhatiannya pula. Logam ferrum berwarna kelabu. Maka pemerhatian yang pertama, pepejal kelabu menjadi nipis dan larutan hijau yang disebabkan oleh ion ferrum 2 akan terhasil. Dalam tindak balas ini, keamatan warna biru ion kuprum 2 akan berkurang dan pepejal perang iaitu kuprum terhasil. Seterusnya, mari kita lihat tindak balas di antara logam ferrum dan larutan argentum nitrat. Memandangkan logam ferrum wujud dalam bentuk atom bebas, ianya akan dioksidakan kepada ion ferrum 2. Dengan pertambahan nombor pengoksidaan dari sifar ke positif 2 menyebabkan logam ferrum melepaskan 2 elektron dan mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Manakala ion argentum dalam larutan argentum nitrat pula
akan mengalami penurunan disebabkan oleh perkurangan nombor pengoksidaan daripada positif 1 ke sifar. Jadi, ion argentum merupakan ejen pengoksidaan. Memandangkan untuk ion argentum hanya satu elektron sahaja terlibat, untuk menulis persamaan ion kita perlu mendarabkan dengan 2 bagi membatalkan bilangan elektron dan mendapatkan persamaan ionnya. Mari kita lihat pemerhatian untuk tindak balas ini. Yang pertama, pepejal kelabu menjadi nipis iaitu daripada logam ferrum. Larutan tak berwarna menjadi hijau disebabkan oleh kehadiran ion ferrum 2 dan pepejal perak iaitu logam argentum terhasil. Contoh keempat, tindak balas antara logam kuprum pula ya dengan larutan argentum nitrat. Logam kuprum mempunyai nombor pengoksidaan sifar. Jadi, ianya akan bertukar membentuk ion kuprum 2 dengan pertambahan nombor pengoksidaan dari sifar ke positif 2. Ini menunjukkan logam kuprum melepaskan 2 elektron dalam tindak balas ini dan mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Bagaimana pula larutan argentum nitrat? Ianya pula akan mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Seterusnya, dari segi pemerhatiannya pula, pepejal perang kuprum menjadi nipis dan dalam tindak balas ini, keamatan warna biru bertambah disebabkan oleh bilangan ion kuprum 2 yang banyak dihasilkan menyebabkan keamatan warna biru bertambah. Dan pepejal perak iaitu daripada argentum akan terhasil. Seterusnya kita akan lihat tindak balas penyesaran halogen pula iaitu dari kumpulan 17 daripada larutan halidanya. Contohnya, tindak balas antara air klorin dan kalium bromida. Sekiranya digandingkan dengan air klorin dan kalium bromida, yang mana satu mengalami penurunan, sudah tentunya air klorin. Kerana air klorin merupakan bukan logam dan lebih cenderung untuk menerima elektron. Manakala ion bromida mempunyai elektron yang lebih, maka ianya akan melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Pemerhatiannya pula, ion bromida adalah larutan tidak berwarna, maka ianya akan menjadi perang. Manakala air klorin berwarna kuning pucat, jadi ianya akan menjadi tidak berwarna. Bagaimana pula gandengan air klorin dan kalium iodida pula? Air klorin akan mengalami penurunan dan ion iodida yang terdapat dalam kalium iodida akan mengalami pengoksidaan dan melepaskan elektron. Pemerhatiannya pula, larutan tak berwarna kalium iodida akan bertukar menjadi perang disebabkan oleh kehadiran molekul iodin dan air klorin berwarna kuning pucat menjadi tidak berwarna. Contoh yang terakhir, antara air bromin dan kalium iodida. Dalam tindak balas ini, air bromin akan mengalami penurunan dan ion iodida yang terdapat dalam kalium iodida akan mengalami pengoksidaan.
Dan pemerhatiannya, satu, larutan tak berwarna menjadi perang dan larutan perang menjadi tak berwarna. Ini adalah contoh-contoh yang melibatkan tindak balas penyesaran halogennya daripada larutan halidanya. Kesimpulannya, logam yang lebih elektropositif iaitu yang berada di kedudukan yang lebih tinggi dalam siri kereaktifan dapat menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya dan halogen yang lebih reaktif iaitu yang terletak di kedudukan yang lebih tinggi dalam kumpulan 17 dapat menyesarkan halogen yang kurang reaktif iaitu yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam kumpulan 17 daripada larutan halidanya. Seterusnya kita akan lihat lagi satu contoh tindak balas redox yang melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak. Setakat ini, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dicampurkan di dalam bekas yang sama dan ditindakbalaskan bagi tindak balas redox berlaku. Dalam pemindahan elektron pada suatu jarak ini pula melibatkan pemisahan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dengan menggunakan satu alat yang dikenali sebagai tube U. Susunan alat radas untuk kaedah ini memerlukan tube U yang pelajar boleh lihat daripada gambar rajah yang mengandungi elektrolit seperti asid sulfurik, elektrod karbon dengan penyumbat getah, dawai penyambung dengan klip buaya, galvanometer dan ejen penurunan dan juga ejen pengoksidaan. Mari kita lihat satu contoh yang melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak. Dalam tube U ini menggunakan dua jenis larutan iaitu air klorin dan juga larutan kalium iodida. Sekiranya pelajar dapat memahami topik redox sebelum ini, pelajar boleh mengenal pasti yang manakah satu ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Dari gambar rajah ini, ejen penurunan ataupun bahan yang mengalami pengoksidaan adalah larutan kalium iodida. Maksudnya, setiap ion iodida akan melepaskan 2 elektron dalam tindak balas ini dan ini menyebabkan ion iodida dalam kalium iodida mengalami pengoksidaan. Pelepasan elektron menyebabkan elektrod di sebelah kanan ini bertindak sebagai terminal negatif sel kerana terdapat banyak elektron. Dan elektron akan bergerak melalui dawai penyambung ke lagi satu hujung tube U dan di hujung tube tersebut molekul klorin iaitu daripada air klorin pula menerima elektron tersebut. Dan molekul klorin mengalami penurunan. Penerimaan elektron menyebabkan elektrod di sebelah kanan kiri ini pula bertindak sebagai terminal positif sel kerana terdapat kurang elektron. Dengan adanya gerakan elektron-elektron dari terminal negatif ke terminal positif menyebabkan arus terhasil. Dan arus ini mengalir dari terminal positif ke terminal negatif pula yang menyebabkan jarum galvanometer terpesong. Maksudnya dalam tindak balas ini, elektron bergerak dari terminal negatif ke terminal positif dan arus bergerak daripada terminal positif ke terminal negatif. Ingat ya.
Dan dalam tindak balas ini, asid sulfurik digunakan. Ianya merupakan titian garam yang membolehkan pengaliran ion-ion antara kedua-dua lengan larutan dalam tiub U. Cikgu harap pelajar dapat memahami konsep yang terdapat dalam pemindahan elektron pada suatu jarak. Yang penting pelajar dapat kenal pasti ejen pengoksidaan dan penurunan dan yang lain menggunakan konsep yang sama. So, unit 3.1 bahagian 3 ini, cikgu harap pelajar dapat memahami tindak balas redoks yang berlaku dalam penyesaran logam, penyesaran halogen dan pemindahan elektron pada suatu jarak. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.